Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang berusaha Puan Nur Anisah binti Muksin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan yang berbahagia Ustaz Sulaiman Najib bin Abu, Ketua Unit Pendidikan Islam, Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Yang berbahagia, yang bersama-sama dengan kita sebentar lagi, Al-Fadil Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik, selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini. Yang dihormati Barisan Penolong-Penolong Kanan SK Kepong Frim. Yang dihormati Yang di-Pertua PIBG SK Kepong Frim serta ahli-ahli jawatan kuasanya, sahabat seperjuangan, para guru, staf-staf sokongan, tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa serta semua murid SK Kepong Frim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Cikgu Muhammad Saifuddin bin Muhammad Idrus untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk, kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan, di mana dengannya dapatlah kami berkumpul pada pagi yang penuh berkat ini untuk bersama-sama di dalam majlis perasmian Kamp Bestari Solat peringkat SK Kepong Frim pada tahun ini. Allahumma ya zal fadli wal in'ami ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami percaya dan yakin bahawa solat adalah tiang agama kami yang menjaga akidah dan ibadah kami yang lain serta akhlak dan adab kami. Meninggalkannya bermakna kami meruntuhkan agama Islam di dalam jiwa kami. Maka dengan itu, ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami sebagai hamba-Mu yang mendirikan salat. Allahumma ya qawi ya azizu ya fa'alu lil yurid. Kami sedaya upaya ingin menabur bakti, mengajar anak-anak didik kami agar menghayati falsafah ibadah solat serta dapat menegakkannya dengan penuh khusyuk. Maka berkatilah dan pemudahkanlah semua usaha-usaha kami ini, ya Allah. Allahumma ya fatahu ya alim. Bukakanlah pintu hati kami agar dapat kami menerima ilmu-ilmu-Mu. Jadikanlah ia ilmu yang bermanfaat dan berkekalan sepanjang umur kami. Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa ingat akan perintah dan larangan-Mu. Dan bantulah kami dalam memperelok amal ibadah kami. Terimalah semua ibadah kami dan janganlah Engkau jadikan kami di kalangan mereka yang muflis di akhirat nanti. Allahumma ya mujibad da'wat wa qadiyal hajat. Peliharalah kami dan negara kami ini, ya Allah, daripada bala dan azab-Mu. Jangan Engkau azab kami kerana dosa-dosa yang kami lakukan. Janganlah Engkau hinakan kami kerana kelalaian kami menjaga agama-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Peliharakanlah perpaduan kami. Pereratkanlah tali persaudaraan di antara kami. Semoga hidup kami sentiasa berada dalam keadaan selamat, sejahtera, aman, damai yang berpanjangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
audio Ustaz. Ustaz, audio tak buka. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Cikgu Saiful di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan perkenannya, maka dapat kita menganjurkan majlis rasmian Kem Bestari Solat bagi sekolah SK Keprim bagi tahun ini. Walaupun di alam maya, insya-Allah mudah-mudahan program yang diadakan pada pagi ini mendapat manfaat untuk kita semua, khususnya murid-murid SK Keprim. Kita akan menampilkan ustaz yang tidak asing lagi di tanah air kita. Beliau akan menyampaikan ceramah sekaligus diharapkan dapat menyuntik semangat kita dalam mendidik diri dan anak-anak kita, khususnya dengan amalan solat. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pada majlis rasmian ini, pihak panitia agama Islam telah menyusun aktiviti-aktiviti bertujuan membantu murid menghayati dan mempelajari serta dapat mengamalkan solat secara betul dan sempurna. Masuklah dengan menyediakan bahan-bahan rujukan yang boleh digunakan oleh para ibu bapa atau pelaksanaan ibadah solat anak masing-masing di rumah. Para asatizah pula akan mengadakan sesi LDK bersama kumpulan masing-masing untuk mengukuhkan lagi kefahaman anak-anak kita, insya-Allah. Semoga usaha ini mendapat sokongan semua pihak dan berjalan seperti mana yang telah dirancangkan. Majlis diteruskan dengan ucapan dan amanat daripada Puan Guru Besar SK Keprim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis, Ustaz Nur Najman. Yang berbahagia Ustaz Sulaiman Najib bin Abu, Ketua Unit Pendidikan Islam PPD Gombak. Yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik, selaku penceramah jemputan pada pagi ini. YDP PIBG bersama AJK-nya, barisan penolong kanan, guru-guru, murid-murid, ibu bapa dan semua warga SK Keprim yang dirahmati Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Sulaiman atas kesudian hadir dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran Kem Bestari Solat peringkat SK Keprim bagi tahun 2021. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustaz Hanafiah kerana menerima jemputan kami untuk menitipkan sedikit ilmu dan kata-kata hikmah kepada warga sekolah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama untuk menjayakan majlis pelancaran Kem Bestari Solat ataupun KBS peringkat SK Keprim. Untuk pengetahuan semua, hadirin yang ada di dalam talian, Kem Bestari Solat ini adalah satu program dari Kementerian Pendidikan Malaysia, yang di mana program ini perlu dilaksanakan di peringkat sekolah, dan seterusnya pihak sekolah perlu menghantar laporan kepada pihak PPD untuk menyatakan pihak sekolah telah melaksanakan Kem Bestari Solat ini di peringkat sekolah. Hadirin yang saya hormati. Kalau sebelum ini Kem Bestari Solat ini dilaksanakan secara bersemuka, tapi memandangkan wabak pandemik yang telah melanda di seluruh dunia, termasuk juga di Malaysia, maka Kem Bestari Solat akan dilaksanakan secara dalam talian. Justru itu saya sangat berharap kerjasama daripada ibu bapa amatlah saya harapkan bagi menjayakan Kem Bestari Solat ini, di samping guru-guru akan terus membimbing anak-anak murid untuk melaksanakan Kem Bestari Solat ini.
Okay, anak murid yang saya kasihi semua. Di sini saya ingin menitipkan menitipkan kata-kata daripada saya supaya anda semua jagalah solat, kerana solat itu adalah tiang agama. Justru itu ambillah ilmu yang guru-guru kamu akan laksanakan sepanjang kembes tari solat ini untuk memperbaiki untuk menambah ilmu, untuk memperbaiki cara kamu bersolat supaya kamu akan menjadi seorang insan yang berguna dan juga berakhlak mulia. Kerana solat itu adalah tiang agama. Macam mana pun kita di akhirat nanti, amal yang akan dinilai oleh Allah adalah melalui solatnya dahulu. Justru itu ambillah sebanyak mana juga peluang, belajarlah ilmu untuk kamu memperbaiki solat kamu. Ambillah ilmu yang cikgu kamu, ustaz dan ustazah kamu akan berikan sepanjang kembes tari solat ini yang akan dilaksanakan bermula pada minggu hadapan. Oleh itu saya mengharapkan camp ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Tahniah dan sabas kepada semua barisan penolong kanan, AJK pelaksana, panitia agama Islam, murid-murid, ibu bapa yang hadir dalam majlis ini dan memberikan sepenuh komitmen untuk melaksanakan program ini. Daripada saya itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Guru Besar atas kata-kata aluan sebentar tadi. Majlis juga mengalu-alukan kedatangan Ustaz Hanafiah Malik. Apa khabar Ustaz? Selamat datang. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz. Seterusnya para penonton sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Najib bin Abu, Ketua Unit Pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah Gombak, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Camp Bestari Solat SK Kefrin bagi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengacara majlis dan terima kasih juga kepada pembaca doa yang berusaha, Puan Nur Asiah binti Mohsin, Guru Besar SK Kepong Frim, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik, penceramah jemputan, yang dihormati barisan guru penolong kanan SK Kepong Frim, yang dihormati YDP PIBG serta ahli jawatan kuasa, guru-guru,
staf sokongan, tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa, serta murid-murid SK Kepong Frim yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kelapangan masa dan kesihatan yang baik kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Dan sekarang ini kita berada pada 2 Rabiul Awal, bulan dilahirkan insan yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kepada SK Kepong Frim kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan program Kem Bestari Solat sekolah pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan serta murid-murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Program Kem Bestari Solat di sekolah rendah merupakan salah satu daripada pelaksanaan program Jacob yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2005 lagi, yang mana objektifnya membolehkan anak-anak tuan-tuan, puan-puan boleh melaksanakan bermula dengan berwuduk sehinggalah menunaikan ibadah solat dengan sempurna insya-Allah. Maka oleh sebab itu pihak sekolah mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa memantau amalan solat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di rumah bagi memastikan adanya kesinambungan daripada sekolah. Patutnya selama 6 tahun anak-anak berada di sekolah rendah, anak-anak ini sepatutnya tidak menghadapi masalah berkaitan dengan amali wuduk dan amali solat. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperkara yang penting dalam pelaksanaan program Jacob yang diperkenalkan pada tahun 2015 itu adalah berkaitan dengan program Khatam Al-Quran dan Tasmih. Sepatutnya selama 6 tahun anak-anak berada di sekolah rendah, anak-anak ini tidak menghadapi masalah berkaitan dengan boleh membaca Al-Quran. Maka bila berlakunya anak-anak ada yang tidak boleh membaca Al-Quran, ini bermakna program yang diperkenalkan oleh kementerian itu seolah-olah mengalami kegagalan. Namun dari itu, saya mencadangkan perlu dibuat kajian tindakan ataupun program intervensi bagi mengatasi masalah-masalah anak-anak yang tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh menunaikan solat dengan sempurna dan baik. Sidang hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah dan akan melaksanakan kem Bestari Solat ini walaupun menghadapi cabaran ketika COVID-19 ini. Namun PDPR terus diperkemaskan dan dipertingkatkan agar murid-murid dapat menguasai ilmu yang akan dipelajarinya. Dan sekalung penghargaan dan tahniah saya hulurkan kepada pihak sekolah, khususnya kepada Panitia Pendidikan Islam dalam usaha membantu, mengurus, menyelaras dan mengelolakan sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan tercapai objektif kem Bestari Solat berkenaan. Tidak lupa juga kepada anak-anak sekalian, syabas dan tahniah dan teruskan mengikuti program-program yang dirancang oleh pihak sekolah. Semoga menjadi seorang Muslim, semoga menjadi anak yang soleh, semoga menjadi anak yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada guru besar SK Kepong Frim, barisan pentadbir,
PIBG, guru-guru, ahli jawatan kuasa pelaksana kerana memberikan sokongan dalam melaksanakan program seumpama ini. Untuk itu, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kem Bistari Solat Sekolah Kebangsaan Kepong Frim bagi tahun 2021. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf di atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Najib bin Abu di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Program pagi ini akan diteruskan dengan ceramah yang bertajuk Rawat Hatimu dengan Solat. Untuk itu kami telah menjemput seorang pendakwah yang tidak asing lagi di negara, di tanah air kita ini, dan beliau sering muncul di kaca televisyen maupun di siaran radio dalam usaha dakwahnya. Telah dakwah secara serius di media-media perdana tanah air kita selama 10 tahun sehingga beliau dianugerahkan Tokoh Pendakwah 2019. Selain itu, beliau juga aktif bersama NGO-NGO dalam meneruskan agenda dakwahnya seperti menubuhkan Sifu Bikers menjadi presiden kepada Sifu Bikers Malaysia, menjadi penasihat kepada Majlis Dakwah Malaysia, menjadi penasihat kepada Rumah Pemulihan Dadah dan Akidah Sidim, menjadi penasihat kepada Rumah Anak Yatim dan Tahfiz Al-Habbah, dan banyak lagi kejayaan-kejayaan dan usaha-usaha dakwah beliau sehingga hari ini. Walaupun sebenarnya beliau diuji dengan penyakit kanser yang dihadapinya sebelum ini, beliau tetap aktif sehingga seperti mana beliau hadir ke program kita pada hari ini. Beliau yang saya maksudkan ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik. Dengan itu, para hadirin sekalian, saya minta bersedia dengan buku catatan dan juga mencatat segala ilmu yang akan disampaikan. Dengan salah hormatnya, saya mempersilakan dan menjemput Nafiah untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Nur Ainisah binti Muhsin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kepong Frim. Yang berbahagia Ustaz Sulaiman Najib bin Abu, Ketua Unit Pendidikan Islam, Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Yang dihormati Barisan Penolong-Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Kepong Frim. Yang dihormati Yang di-Petua PIBG Sekolah Kebangsaan Kepong Frim serta ahli jawatan kuasa
sahabat-sahabat seperjuangan, para guru, staf, sokongan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, semua para pelajar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi indah ini kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih hidup lagi dan kita masih diberi peluang dan ruang untuk mengumpul seberapa banyak pahala untuk membawa bekal ke alam sana. Alam sekarang ni, alam dunia. Tapi bila kita mati, kita akan hidup kembali. Dan nak hidup kembali di alam barzah lebih lama. Kalau kita tak tahanlah dengan ujian PKP, bagaimana kita nak bertahan dengan ujian di alam kubur nanti? Kalau kita tak tahan dengan Roblox di atas muka bumi ni, nak rentas negeri Roblox, sana Roblox, bagaimana kita nak berhadapan dengan Roblox malaikat maut dan Roblox ketika nak berhadapan hisab ketika di padang mahsyar? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita untuk membawa bekal ke sana. Kita kena banyakkan amal ibadah. Amal ibadah, raja segala amal ibadah adalah solat. Dan ramai hari ini ketika PKP, ketika berlakunya COVID, ramai yang susah hati. Tak tenang hati dia. Hati dia nak memberontak, nak marah, nak maki hamun, nak terjun bangunan, nak bunuh diri, putus cinta sikit, bunuh diri. Ramai bunuh diri. Jumlah yang bunuh diri 1099 orang daripada awal PKP hingga hingga Mei 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa nak bunuh diri? Sebab hati gelisah. So macam mana tajuk kita hari ini? Damaikanlah hati, tenangkanlah hati kita dengan ibadah solat. So nak solat ni apa dia? Okey, adik-adik semua tulis. Siapa tak tulis, pendek umur. Tulis. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka solatlah. Tapi kalau kamu ingin berbicara, kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, solatlah. Kalau kamu ingin mendengar bicara Allah, mengaji Al-Quran lah. Itu dia. Dua je. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka solatlah. Kalau kamu ingin mendengar bicara Allah, maka mengaji Al-Quran lah. Kerana Al-Quran adalah kalam-kalam Allah. Adik-adik, para guru yang dihormati sekalian, mari kita lihat kenapa Allah turunkan solat. Kenapa kita solat? Simple je. Semua orang boleh jawab kenapa kita solat, kenapa kita ni. Semua jawab wajib. Wajib. Ustaz, kalau tak solat berdosa. Ramai yang jawab macam tu. Tapi sebenarnya jawapan dia adalah betul. Kalau kita tak solat berdosa. Dan kenapa kita solat? Sebab wajib. Kenapa kita solat? Sebab rukun Islam. Jawapan tu betul. Tetapi, tanya pada Allah, kenapa Allah wajibkan kita solat? Kenapa Allah wajibkan kita solat? Allah wajibkan kita solat. Allah wajibkan kita solat. Bukan sebab Allah miskin kalau kita tak solat. Bukannya Allah miskin kalau kita tak solat. Allah tak miskin. Yang miskin kita, yang resah kita, yang kacau bilau diri kita, yang bosan diri kita, yang rasa kosong dalam hati diri kita. Allah tak ada apa-apa. Allah tak terjejas kita solat ke, kita tak solat ke. Allah tak terjejas. Cuma Allah suruh kita solat. Wajibkan kita solat. Supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat rasa bertuhan. Rasa Allah ada. Susah macam mana pun, Allah wujud. Sebab tu bila Ustaz kena kanser, Ustaz memang jaga solat.
Jaga solat. Daripada umur 9 tahun Ustaz tak pernah tinggal solat. Alhamdulillah jaga solat. Solat. Bila Ustaz kena kanser 31 Januari 2017, perut Ustaz, dada dengan perut Ustaz dibedah, dikeluarkan ketumbuhan kanser yang besar ke tayap Ustaz ni. Berat dia 1 kilo, usus Ustaz dipotong 1.4 meter. Lepas tu Ustaz koma 4 hari. Bila Ustaz koma 4 hari, tuan-tuan dan puan-puan, isteri Ustaz cakap, setiap kali orang lakukan azan, Ustaz bangun. Bila Ustaz bangun, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku? Ustaz tayamum, Ustaz solat. Walaupun dalam keadaan terbaring terlentang. Jom pujuk hati kita untuk jangan meninggalkan solat. Nanti saat kita nak mati ataupun kita sakit, kita akan automatik buat solat. Walaupun kita tak sedar. Ustaz betul masa koma 4 hari, bini Ustaz kata, bila time je azan, Ustaz tayamum kat muka. Padahal Ustaz koma. Koma ni tak sedar diri langsung. Badan kita ni. Ustaz tayamum, apa semua. Ustaz menghadap kiblat, Ustaz solat. Lepas tu Ustaz baring balik tak sedar. Itulah dia. Seronok solat. Orang solat, jiwanya tenang. Tak gelisah. Tak tension. Tak marah-marah. Kalau dia gelisah, solat dia tak sempurna. Hari ni, Ustaz nak cerita juga pengalaman Ustaz ketika dihantar oleh pihak tertentu untuk mencari genius matematik yang hebat. Umur 8 tahun dapat melanjutkan pelajaran ke University Oxford di London. Dan akhirnya dia menetap di London, jadi warga negara sana. Dia tinggal di Warwick dan kemudiannya melanjutkan pelajaran di Oxford. Disebabkan dia terlalu pintar, dia orang Islam, namanya Sofiah Yusof. Dan apa berlaku? Masya Allah. Akhirnya dia rasa kosong. Dan dia berhenti jadi pelajar dan dia mengajar di rumah. Ada sesuatu yang buruk berlaku pada dia. Jadi Ustaz ditugaskan untuk mencari dia di kota London. Dan apabila Ustaz dah habis proses mencari, Ustaz pun diminta menyampaikan ceramah sikit di sebuah masjid di Oxford. Masjid Oxford. Masa Ustaz sampai di Masjid Oxford, sekali habis je sembahyang Jumaat, tak ada seorang jemaah pun yang keluar daripada Masjid Oxford tu. Diminta oleh imam Ustaz menyampaikan ceramah. Ustaz kata tak boleh lama. Lepas tu Ustaz pun ceramah tentang jihad. Ustaz cakap apa? Kan depan Ustaz ada Cina, tapi Islam. Depan Ustaz ada India, tapi Islam. Yang belajar di University Oxford tu ni, semua yang paling pandai dalam dunia belajar di University Oxford. Dan apa berlaku? Yang depan Ustaz ada orang Jerman, tapi Islam. Depan Ustaz ada Mak Saleh, tapi Islam. Dia orang sembahyang Jumaat, semua orang Islam. Jangan ingat Islam ni Melayu je. Islam ni banyak bangsa dalam dunia. Ada Turki, tapi Islam. Ada orang Negro, tapi Islam. Jadi bila dia duduk depan Ustaz, Ustaz pun diminta berceramah. Ustaz ceramah tentang jihad ilmu. Ustaz cakap, hari ni Islam dipandang sebagai agama yang bodoh. Betul lah, tengok orang Islam kan ramai orang Islam bodoh. Tengok orang Islam, bodoh je. Orang kafir pandang kita sebagai agama yang bodoh. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, lepas tu apa berlaku? Ustaz kata, hari ni Islam, will see as a stupid religion. Hari ni dunia melihat Islam sebagai agama yang hina, yang bodoh. Islam dipandang sebagai agama teroris, pengganas. Ustaz pun cakap, wake up everyone. Bangun, berjihad. Seorang pelajar daripada Jerman angkat tangan, Ustaz, what's the meaning of jihad? Apa makna jihad? Ustaz kata jihad, dalam kamus Oxford mengatakan jihad adalah holy war. Salah. Jihad bukan holy war. Jihad asal-usul perkataan dia jahada. Perkataan dia bersungguh-sungguh.
Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jihad terbagi kepada 8. Ustaz nak cerita tu. Salah satu jihad dia adalah jihad ilmu. Solat membawa lambang jihad ilmu. Jihad ilmu. Sebab tu orang yang malas belajar, dia jadi bodoh. Bodoh kena tipu. Bodoh kena tipu. Dia berniaga kena tipu. Dia buat bisnes kena tipu. Mudah je kena tipu. Dia pergi mana kena tipu. Dia jadi pengedar dadah sebab dia kena tipu. Dia pergi melancong luar negara bawa dadah kena tipu. Dia bercinta dengan boyfriend dia kena tipu. Dia bercinta dengan girlfriend dia kena tipu. Dia kena tipu je. Walaupun dia pandai menipu. Tapi apa berlaku? Kita kena jadi orang pandai. Orang yang ada ilmu. Nak solat, kena ada ilmu. Ilmu yang pertama, kena belajarlah. Kena belajar. Apa rukun dia, apa syarat dia. Kena tahu arah kiblat. Maknanya kena tahu ilmu kiblat. Mana selatan, mana utara, mana barat, mana timur. Kena tahu. Dan mana arah kiblat. Orang Islam pergi mana-mana satu dunia, dia tetap tahu mana arah kiblat. Dan kemudiannya ilmu tu, dia kena tahu pula cara nak bersihkan diri, berwuduk. Macam mana nak berwuduk. Nak angkat hadas besar, hadas kecil. Dan kemudiannya apa berlaku? Masya Allah. Lepas tu, dah habis tu pula, terus solat. Solat. Bila solat, dia kena tahu rukun solat. Lepas tu dia kena tahu apa syarat yang membatal. Apa semua. Semua tu ilmu. Dan kemudiannya apa berlaku? Dalam solat, macam mana nak tenang Ustaz? Saya tengok ayah saya solat macam kartun. Laju je. Siap. Solat 4 rakaat, boleh buat 2 minit. Bapak dia punya cepat solat mengalahkan kartun. Macam mana nak khusyuk? Macam mana nak tenang? Macam mana nak damai? Lagi stres solat. Solat pun tapi buat maksiat. Solat pun tapi buat ni. Sebab mereka tak tenang dalam solat. Jadi macam mana nak tenang Ustaz? Macam mana nak damaikan hati kita dalam solat? Cara dia ada satu perkataan. Khusyuk. Masa Ustaz cakap dekat Oxford tu, Ustaz cakap, bangkit. Kita kena berjihad, menunjukkan, show to the world Islam is not stupid religion. Show to the world Islam is the best religion. Show to the world Islam is clever religion. So, wake up. Maknanya jihad. Jihad ni bersungguh-sungguh. Bukan bunuh orang. Jihad maknanya bersungguh-sungguh. Bermati-matian. All out. To show to the world Islam is the best religion. Islam is not stupid religion. Itu je Ustaz cakap. So macam mana? Kena ada ilmu nak khusyuk. Ilmu nak khusyuk. Tulis. Siapa yang boleh tulis? Okay. Ilmu nak khusyuk adalah pertama, mulut membaca. Mulut membaca. Otak menterjemah. Hati menghayati. Mulut membaca. Otak menterjemah. Hati menghayati. Mulut membaca. Otak menterjemah, hati menghayati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mentakbir sekian alam. Ar-Rahmanirrahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Bila mulut membaca, telinga mendengar, mata tertumpu, otak menterjemah. Mulut membaca, otak menterjemah, hati menghayati. Barulah tenang. Macam mana nak khusyuk? Hati Macam apa? mana nak... Apa hati Ustaz? Okey, kejap ya. Mulut membaca.
Otak menterjemah, hati menghayati. Dapat? Barulah hati kita damai solat. Baru kena marah dengan mak, baru kena marah dengan ayah. Lepas tu solat. Masa kita solat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut membaca, otak menterjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hati, ya Allah, tak ada makhluk yang lebih sayang aku selain daripada Allah. Walaupun mak tiri aku saudara aku, walaupun cikgu selalu marah, walaupun kawan-kawan buli, Allah ada, Allah dengar, Allah tahu, Allah nampak. Itu kaedah dia. Okey, dapat Mulut membaca, otak menterjemah, hati menghayati, barulah khusyuk. Bila hati khusyuk, dalam masa solat kita 5 minit tu, kita mampu khusyuk, maka Allah akan bagi masa 5 jam dalam bidang yang kita cemuri. 5 jam kita akan fokus, ada kekuatan fokus dalam kelas. Cikgu mengajar, kita dengar, kita boleh tangkap. Cikgu dengar, kita boleh faham. Cikgu dengar, kita boleh hafal. Cikgu mengajar, kita dengar, kita boleh hafal. Yang main-main kehebatannya. Tapi syarat mesti damai hati dengan solat. Maknanya fokus. Orang yang khusyuk adalah orang yang fokus. Siapa yang fokus, dia akan berjaya. Boleh? Dapat. So, nasihat Ustaz, yang pertama, kena mulut membaca, otak menterjemah, hati menghayati. InsyaAllah, hati kita tenang, hati kita damai ketika kita solat. Dah, apa saja masalah akan gugur bila hati kita dekat dengan Allah melalui solat. Itu je. Habis. Satu perkara. Bila kita dapat damai, tenang dalam solat, ketika itu baru jadi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari semayang, mari berjaya. Orang yang semayang, orang yang berjaya. Ustaz, kenapa saya tengok orang yang semayang tapi tak berjaya-jaya, Ustaz? Orang yang semayang tapi miskin hidup dia, Ustaz? Orang yang semayang tapi bodoh dalam pelajaran, Ustaz? Sebab, kata Huzaifah Al-Yamani, perkara pertama yang tertanggal daripada agama Islam adalah khusyuk dalam solat. Sebenarnya dah ramai orang tak khusyuk dalam solat. Orang yang khusyuk dalam solat, orang yang berjaya. Siapa yang berjaya? Cuba kita tengok surah. Apa Ustaz dah lupa dah satu surah tu. Di mana orang yang berjaya adalah orang yang khasyi'un, khusyuk dalam solat. Siapa yang khusyuk dalam solat, dia akan berjaya. Sebab khusyuk maknanya fokus. Siapa yang fokus 5 minit, dia train, dia latih diri dia untuk khusyuk dalam solat 5 minit, Allah bagi tenaga 5 jam di luar solat, dia fokus dalam pelajaran. Dia boleh fokus dalam pelajaran. Dia duduk diam, dia dengar cikgu cakap, dia hafal. Antara contoh orang yang fokus dalam solat, ketika kecil, umur 8 tahun meninggalkan kota Baghdad, 10 tahun menjadi timbalan mufti di Mekah, dan akhirnya umur 12 tahun pergi belajar dengan Imam Malik di Madinah, dan dalam perjalanan tersebut, sampai dekat dia boleh menghafal, boleh mengkatam 60 kali Al-Quran. Sampai di bumi Madinah, dia nampak Imam Malik mengajar. Bila Imam Malik mengajar di hadapan, dia dengar. Dia tak ada kertas sebab dia susah. Dia tak macam adik-adik. Dia tak ada pensel macam adik-adik.
Imam Malik bercakap di hadapan selama 2 jam. Dia catat guna jari dan tapak tangan. Dia tulis apa Imam Malik cakap. Apa yang Imam Malik cakap. Tak ada dakwat pun, tak ada apa. Tapi dia tulis tapak tangan. 2 jam Imam Malik bercakap, dia tulis je. Tiba-tiba, Imam Malik dah habis ceramah. Imam Malik panggil budak ni. Hei budak, mari sini. Masa tu, Imam Syafi'i umur 12 tahun. 12 tahun baru dah jandam. Tapi, Imam Malik panggil, hei budak, kau cuba baca apa yang kau tulis di tapak tangan. Dia ingat budak ni main-main. Sekali budak ni pun baca. Imam Syafi'i pun baca. Dia pun baca selama 2 jam. Tak ada satu ayat yang Imam Malik cakap tidak dia tulisnya. Dia telah menghafalnya. Itulah the power when we khusyuk dalam solat. Itulah tenaga yang kita dapat daripada orang yang khusyuk dalam solat. Adik-adik, jangan tinggal solat. Kalau adik-adik tinggal solat, adik-adik akan rasa malas nak belajar. Adik-adik rasa malas nak buat apa-apa. Adik-adik rasa kosong. Adik-adik mudah marah. Adik-adik mudah sentap. Adik-adik mudah koyak. Adik-adik mudah sedih. Adik-adik mudah mengamuk. Adik-adik mudah stres. Sebab syaitan bersama orang yang tidak salat. Adik-adik mudah kena saka yang mak ada tu. Adik-adik mudah kena hyperaktif. Adik-adik mudah kena kemurungan. Tak nak macam tu. Sedih, memanjang. Takut, memanjang. Sebab tak solat. Bila solat, solatlah dengan hati yang khusyuk. Ambil uduk dengan sempurna. Menghadap kiblat. Solat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Allah. Lepas tu baca Al-Fatihah. Baca janganlah laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak nak. Baca elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Otak berterjemah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang nama Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biar panjang sikit. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekian alam. Ar-Rahmanur Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. InsyaAllah jiwa dia akan lembut. Masa rukuk, Allahu Akbar rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah, kau Tuhan Maha Agung, kepadamu segala pujian. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang memuji-Nya. Rabbana, wahai Tuhanku. Rabbana lakal hamdu. Segalanya pujian untuk kau ya Allah. Lepas tu rukuk. Subhana rabbiyal a'la. Lepas tu sujud. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah. Kau Tuhan yang maha tinggi. Kepadamu segala pujian. Barulah Allah selamatkan kita daripada masalah-masalah lain. Pujuklah hati kita untuk solat. Walaupun mak bapak kita tak solat. Pujuklah hati kita untuk mendirikan solat. Walaupun kita berada dalam keadaan miskin. Miskin macam mana pun jangan tinggal solat. Bukannya susah. Allah bagi 24 jam. Allah bagi kita 24 jam. Tapi kita solat, satu solat hanya 5 minit. 5 minit solat kali dengan 5 solat, 25 minit satu hari. Mungkin maghrib pendek sikit, subuh pendek sikit, gedebak-gedebuk 24 minit sahaja. Siapa solat 5 waktu, Allah bagi pahala umpama mendirikan solat 50 waktu. Allah kaya. Allah Maha Pemurah. Ramai dah masa ustaz dulu, ramai zaman-zaman ustaz dulu, ayah-ayah, ibu-ibu hantar sekolah pondok. Pergi belajar agama. Apa kau ambil? Anak kau ambil apa?
agama. Ambil apa? Agama. Ambil kos belajar agama. So apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Bila orang cakap, apalah kau nak makan bila dah besar nanti, nak kerja apa. Lala sekali, selepas 20-30 tahun orang cakap macam tu, oh, ramai ustaz-ustaz hari ni kaya raya, berjaya. Sebab istiqamah menjaga solat. Solatlah. Solat. Jangan hina orang belajar agama. Jangan kacau orang solat. Masa solat jangan main-main. Kita sedang dilihat oleh Allah. Allah perhati siapa yang solat. Jangan dekat nak UPSR baru nak solat. Solat ni wajib bagi orang Islam. So pujuk hati kita, jaga, damaikan hati kita dengan solat. Waktu COVID ni ada mak ayah kita meninggal dunia. Ada adik-beradik kita meninggal dunia. Sedih sangat. Sedih sangat. Solat. Miskin ke, sedih ke, dihina ke, kena buli ke, sakit ke, kita kena mendirikan solat. Sebab Allah dah ajar kita rasa bertuhan. Bila kita ada rasa Tuhan, kita takkan keseorangan. Allah ada. Allah akan tolong kita walau sesusah mana. Bagi Ustaz rehat kejap. Ustaz sakit tekak sikit ni. Kejap je. Tapi Ustaz tu ceramah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya daripada pihak ibu bapa ada soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, terus tulis di ruangan chat, di ruangan in-call message. Okay. Ustaz sambung balik. Okey, teruskan Ustaz. Ustaz sambung balik. So bila kita solat, jiwa kita akan tenang. Siapa tenang, dia akan menang. Nak tenang dalam solat, nak khusyuk dalam solat, kena fokus. Nak fokus, kena ada ilmu. Masa Ustaz di Oxford tadi, Ustaz dah jelaskan pasal jihad ilmu. Dia orang tanya macam mana nak jihad ilmu, khusyuk dalam solat. Ustaz dah cerita tentang Imam Asy-Syafi'i. Berkat dia khusyuk dalam solat, Imam Malik bercakap kat depan, dia boleh salin atas tapak tangan. Dan bila Imam Malik suruh dia ulang balik apa yang ditulis di tapak tangan, walaupun tak ada tulisan, dia boleh ulang balik. Dia boleh ulang balik apa yang Imam Malik cakap selama 2 jam itu tanpa satu pun kesalahan. The power of focus. Bila dia fokus, dia mampu menghafal. Ini semua bila ditanya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i cakap, biarpun aku berusia 12 tahun, tetapi ibuku selalu berpesan, khusyuklah dalam solat, maka kamu akan temui kejayaan di dunia dan di akhirat. Adik-adik, dah jangan solat macam kartun. Orang yang khusyuk dalam solat, orang yang damai hatinya, tenang jiwanya, berhadapan dengan ujian. Wallahu a'lam. Ustaz berhenti dulu. Kalau ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Ya Muhammad. Ada soalan. Silakan. Saya ada dengar satu cerita ni. Saya dengar satu cerita ni, ada satu perempuan yang macam dia selalu buat ibadah tapi dia masuk neraka. Soalan dia? Soalannya ialah, kenapa perempuan tu masuk neraka padahal dia dah buat banyak ibadah, contohnya macam solat, puasa. Okey. Jawapan dia sebab dia ada 2 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia solat.
Tetapi dia masuk neraka sebab dia menginaya kucing. Dia solat, dalam masa yang sama, dia boleh bangun solat malam lagi. Lepas tu siang dia berpuasa. Tetapi dia menzalimi kucing. Dia tangkap kucing tu, dia masukkan kucing tu dalam sangkar, tapi dia tak bagi kucing tu makan. Kucing ni terinaya. Bila kucing terinaya, kucing tu mungkin doa pada Allah, doa dia makbul. So, pengajaran dia, solat bukan tanda orang itu baik. Solat tanda Allah yang baik. Ustaz dia jumpa seorang hakim, dia tak solat. Sebab apa dia tak solat? Sebab dia kata, saya dah baik, saya tak rasuah, saya tak mencuri, saya tak buat jenayah. Maka saya dah baik, saya pun tak nak solat. Solat ni untuk orang jahat jadi baik. Ustaz beritahu, solat bukan tanda orang tu baik. Solat tanda Allah yang baik. Solat ni macam bayar sewa je. Kita hidup daripada subuh ke zuhur, kita bayar sewa waktu zuhur. Asar, kita bayar sewa hidup daripada zuhur ke asar. Mana ada orang yang solat zuhur, mana ada orang yang bayar sewa hidup atas muka bumi ni, ataupun kita bayar sewa rumah lah. Tuan rumah kata kita baik. Kau kena bayar sebab kau sewa rumah aku. Macam itulah tandanya wajib. So, solat juga, tapi jangan menginaya orang lain. Patutnya orang solat, bila dah selalu solat, dia jadi baik. Dia takkan menginayakan siapa? Menginayakan kucing tadi. Sebab tu hadis Nabi Muhammad cakap, dia masuk neraka. Yang keduanya pula, ada seorang dia masuk neraka sebab mulut dia jahat. Dia suka kecam orang. Dia menyakiti jiran dia. Akhirnya, walaupun dia solat, tapi dia masuk neraka. Solat sepatutnya melatih diri kita jadi baik. So, perkataan kita jangan asyik kecam orang je. Jagalah lidah kita. Jagalah perangai kita. Jangan menyebabkan orang lain sakit hati dengan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Muhammad yang bertanyakan soalan. Ada soalan lain? Terima kasih sudah menjawab, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan lain? Ini soalan Ada, yang selalu ditanya Ustaz. Ya, saya. Istiqamah dalam mendidik anak ini solat. Okey. Rasulullah SAW mengajar kita, ajak dan ajar anak kita solat dari umur 7 tahun sehingga umur 10 tahun. Andai 10 tahun mereka tidak solat, rotanlah ia. Rotanlah ia. Hukumlah ia. So, teknik dia kena tegas bab solat. Boleh marah anak kalau tak solat. Sebab tu, solat adalah tiang agama. Solat adalah menyebabkan seseorang itu jadi Islam. Contoh dia begini. Syahadah. Syahadah ni apa dia? Syahadah ni pengakuan. Kita mengaku. Siapa bawa betang-betang, bawa anak jalan-jalan. Siapa yang jadikan langit? Allah. Siapa yang jadikan bumi? Allah. Siapa yang sekolahkan kita? Allah. Siapa yang beri kita makan? Allah. Siapa yang kenyangkan kita? Allah. Allah. Kalau dah tahu semuanya Allah bagi kat kita. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang matikan kita? Allah. So, bila dah dapat rasa macam tu, jangan lupa cakap terima kasih pada Allah dengan mendirikan solat. Untuk jadikan anak-anak istiqamah, kena ada ketegasan. Sebab tu boleh rotan anak yang umur 10 tahun tak solat. Pujuk hati kita untuk
tegas. Walaupun kita sayang anak kita, kita tak izinkan cikgu-cikgu merotan anak kita. Kita akan saman cikgu tu bagai nak gila kalau anak-anak kita tak dirotan. Tapi sesayang mana pun, kita lebih sayang Allah. Maka Allah, Nabi kata, tolong ajar dan ajak anak solat sampai umur 10 tahun. Kalau dia tak solat, sayang macam mana pun kita kena rotan, maknanya kena berlaku tegas kepada anak-anak tersebut. Solat. Sebab kita lebih takut kemurkaan Allah daripada anak tersebut. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Okey, Kalau silakan. tak ada. Kalau ada. Tegas ni kena tanya selalu. Tegas ini juga kena cek selalu. Periksa anak kita dah solat belum? Dah solat belum? Tapi saya cakap saya suka COVID datang melanda sebab kita boleh semayang bersama di rumah. Dulu mak ayah semayang dekat masjid, anak-anak semayang kat sekolah. Tapi bila COVID, PKP, kita boleh semayang sama. Rugilah siapa mak bapak yang tak semayang sama dengan anak-anak waktu COVID. Rugi. Allah dah bagi COVID, tanda kiamat dah dekat. Dia buat selamba je tak semayang. Tak tahulah mak ayah macam mana tu. Ya Allah, ruginya nikmat PKP, nikmat COVID. Tak dapat. Mereka sia-siakan nikmat solat-solat jemaah bersama-sama di rumah. Rugi. Wallahualam. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah, maknanya Ustaz masjidkan dan menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk kita beribadah berjamaah bersama ahli keluarga, insya-Allah. Betul Ustaz. Baik, Ustaz ada nak tambah apa lagi? Okey, Ustaz buat kesimpulan dalam masa 3 minit. Yang pertama, kita nak damaikan hati kita dalam solat, kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita belajar, mengaji. Bila kita mengaji, bila kita solat ni, maknanya kita sedang menghadap Allah SWT. Allah sedang tengok kita solat ke tak solat. Allah tengok kita dari sudut fizikal. Lepas tu Allah tengok juga hati kita. Kadang-kadang kita baca sedap, solat elok-elok depan ni, tapi hati kita sebab mak kita suruh kita solat. Hati kita melilau, asyik nak main Mobile Legends je. Wah, aku kalah lah Mobile Legends. Malam ni aku nak main elok-elok. Oh, aku nak jadi hebat dalam Mobile Legends. Aku nak beli macam-macam lah. Nak beli hero-hero tu. Dan akhirnya dia tak tahu Mobile Legends tu ada unsur penjudian. Dia dah buat dosa besar. Dan kemudiannya dia kata main game ni. Dia boleh main game berjam-jam, tapi dia tak boleh solat 5 minit dengan hati yang khusyuk. Orang yang solat 5 minit dengan hati yang khusyuk, Allah akan jaga dia. Ada satu ayat Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makin lama dia solat dengan hati yang khusyuk, dia jadi orang yang kaya. Dia solat dengan hati yang khusyuk, dia jadi orang yang tenang, orang yang bahagia. Dia solat dengan hati yang khusyuk, dia jadi orang yang mudah menghafal ilmu yang diajarkan oleh para guru. Dia solat dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang damai, maka solat itu membuahkan dia menjadikan dia ni sebagai orang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Boleh fokus, boleh menghafal, boleh jadi orang yang orang yang baik, tak suka buat benda jahat. Ustaz tutup dengan satu kalimah daripada Imam daripada Sayyidina Ali. Solat natijah dia jadi orang baik. Jadilah orang baik. Orang baik bila dia ada, dia dicintai, dia disenangi. Bila tiada, dia dirindui. Bila dia mati, dia ditangisi. Jadilah orang baik.
Orang baik daripada solat, bila dia ada orang suka dia. Orang suka sangat kat dia. Bila dia tiada, orang rindu kat dia. Mana dia ni? Bila dia tiada, bila dia mati, dia ditangisi. Jangan jadi orang jahat. Orang jahat bila dia ada, semua orang meluat. Semua orang benci. Semua orang tak suka. Orang takut, orang geruni. Tetapi bila tiada orang senangi, bila dia mati, dia akan dikeji. Pilihan di tangan adik-adik. Nak solat ataupun tak nak solat. Adik solat, jiwa adik tenang. Siapa tenang, dia menang di dunia, menang di akhirat. Paling tidak, dia menang untuk kawal diri dia daripada meninggalkan solat. Tenangkanlah hatimu dengan solat. Damaikanlah hatimu dengan khusyuk dalam solat. Wallahualam. Ustaz minta maaf kalau ada bahasa Ustaz adik-adik susah nak fahami. Sebab Ustaz memang jarang ceramah untuk sekolah rendah. Tapi disebabkan Ustaz Najman, sahabat Ustaz, Ustaz memang memvolunteerkan diri. Ustaz minta maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki kalau ada bahasa Ustaz mengguris perasaan dan hati. Yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kejahilan Ustaz. Wallahualam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hanafiah, perkongsian ilmu walaupun ringkas menyentuh hati kita Ustaz. Alhamdulillah. Anda rasa macam dalam program Usrah Nurani dengan Ustaz bicara makan. Allah. Allah Muhammad. Jadi dengan itu Ustaz, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini kita sampaikan kepada orang lain dan kepada para ibu bapa khususnya, semoga dapat menjadi motivasi untuk kita terus mendidik anak-anak kita solat, insya-Allah. Seterusnya hadirin sidang penonton sekalian, memberi sedikit taklimat ringkas berkenaan dengan kem Bestari Solat yang akan kita laksanakan. Buku program kem Bestari Solat ada pada ruangan chat. Pada ruangan chat, tuan-tuan boleh tekan pada ruangan chat tu, kat situ ada buku solat. Flipbook, flipbook berkenaan dengan solat. Jadi saya akan bagi taklimat berdasarkan kepada flipbook yang telah disediakan itu. Baik, Kem Bestari Solat SPM tahun 2021. Baik, kita sebenarnya objektif kita selain daripada memang ini tugas hakiki apa yang kita buat arahan daripada pihak kementerian, tapi sebenarnya kita nak meningkatkan keupayaan murid kita untuk melaksanakan seawal daripada wuduk dengan sempurna sehinggalah mereka mendapat menunaikan solat dengan betul. Pada zahir, pada pandangan mata ustaz-ustazah, betul solat anak-anak murid sekalian. Apa yang Ustaz Hanafiah cerita tadi berkaitan dengan khusyuk, khusyuk tu hati kita. Jadi melatih hati adalah satu perkara yang lain lah. Jadi kita tidak bukan kata tidak ada penekanan, tapi yang kita nak lihat adalah pada perlakuan dan bacaan wuduk yang sempurna, kemudian solat dan bacaan solat yang sempurna. Okey, jadi itu objektif utama kita lah dan sasaran kita bermula itu sehinggalah tahun 6. Jadi kita lihat kepada siapakah penyelaras bagi setiap aliran. Kem Bestari Solat pada peringkat sekolahnya diselaraskan oleh Ustazah Rabi'ah binti Muhammad Adnan. Pada setiap alirannya tahun 1 Puan Siti Sakinah, Ustazah Siti Sakinah, tahun 2 Ustazah Rabi'ah dan tahun 3 Ustazah Nur Asniliza. Jadi murid-murid tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 ini adalah fasilitator anda. Apa sahaja
soalan berkenaan dengan KBS, Kampus Darul Solat, boleh rujuk kepada ustazah masing-masing. Okey, untuk tahun 4 Ustazah Suraya, tahun 5 Ustaz sendiri, Ustaz Najman, dan tahun 6 Ustazah Fatin Ainun. Baik, ini penyelaras-penyelarasnya insya-Allah. Okey, seterusnya apa aktivitinya? Okey, aktivitinya yang pertama, sebelum Ustaz terlupa, anda semua wajib mengambil buku nota. Kenapa? Anda semua mesti mengambil buku nota yang disediakan, sudah diletakkan di hadapan makmal komputer bermula hari Isnin. Jadi hari Isnin ni ibu bapa pergi ke sekolah, ambil buku nota di hadapan makmal komputer. Yang tu penting tu, jaga SOP. Okey, jadi bila dah ambil, turunkan tanda tangan, tanda dah ambil, dan bolehlah balik bagi kepada anak-anak, suruh mereka mula mengulang kaji. Solat berkenaan dengan solat berdasarkan kepada buku nota. Kalau anak-anak tuan-tuan ada 5, tuan-tuan boleh ambil 5 buku. Tak payah share, kita beri cukup untuk semua murid. Jadi buku itu kita beli dan kita hadiahkan kepada murid. Alhamdulillah kan kita dapat sponsor, kita beli buku tu, ambillah seorang satu. Jadi tak payah kongsi dan tak perlu dipulangkan semula kepada pihak sekolah. Baik, jadi Isnin ambil buku, minta tolong Sadi belajar, buat ulang kaji kan. Jadi pada 15 dan 22 Oktober, itulah tajuk-tajuk penekanannya yang kita akan bagi. Tak sama, setiap aliran tak sama. Tahun 1 niat wudu, berkaitan dengan anggota wudu, amali wudu, itu tahun 1. Tahun 2 kita dah masuk niat solat fardu. Okay, tahun kita dah masuk niat solat fardu dan bacaan dalam solat. Dalam solat dan penekanan kepada tahiyat akhir. Maknanya sekali dengan tahiyat awal lah tu. Tahun 4, bacaan dalam solat, tahiyat akhir dan bacaan sujud sahwi dan perlakuan sujud sahwi. Tahun 5, bacaan dalam solat, penekanan kepada doa kunut dan juga sujud sahwi. Tahun 6, bacaan dalam solat, doa kunut dan ada solat jenazah. Okey. InsyaAllah kalau sekolah nanti, sekolah dibuka untuk adik-adik tahun 6, kita akan adakan tahun ini praktikal melaksanakan solat jenazah di sekolah insyaAllah. Okay, jadi LDK 1 dan LDK 2 ini pastikan murid menyertai kelas itu. Sebab apa? Sebab kita ada markah masuk ke LDK, latihan dalam kumpulan ini, masuk dia ada markah. Dan kalau tak masuk kita bimbang, adik-adik tak dapat sijil. Sebab sijil akan diberikan, sijil Kampus Darul Solat ni akan diberikan untuk mereka yang hadir penuh, untuk mereka yang buat semua aktiviti yang fasilitator arahkan. Jadi ada komitmen, anda hadir, anda akan dapat sijil. Okey. Okey, Ustaz rasa itu sahaja setakat hari ini yang Ustaz nak beritahu tentang aktiviti Kampus Darul Solat ini. Mudah-mudahan ibu bapa sedia maklum dan anak-anak pun sedia maklum, kita akan adakan Kampus Darul Solat dalam masa 2 minggu ini insya-Allah. Hadirin hadirat sidang penonton sekalian, untuk akhirnya sebagai tanda penghargaan kita kepada perasmi kita dan juga kepada penceramah kita, saya mewakili pihak sekolah dengan segala hormatnya menyampaikan e-sijil ini. Yang pertama kepada Ustaz Sulaiman Najib bin Abu, Ketua Unit Pendidikan Islam PPD Gombak, selaku perasmi kita pada hari ini. Okey, secara maya sahajalah Ustaz Sulaiman. InsyaAllah sijil ini akan menyusul secara betulnya sijil akan diserahkan nanti. Syukran Ustaz, syukran. Okey, afwan. InsyaAllah Ustaz, nanti ada program kita jemput lagi Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah.
Okey, seterusnya saya mempersilakan Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik menerima sijil Dharmaya e-sijil ini. Atas kesudian Ustaz, terima kasih menjadi penceramah kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Baik, hadirin hadirat sidang penonton sekalian, majlis dengan berakhirnya majlis penyerahan sijil-sijil penghargaan tadi, maka saya mewakili pihak majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis perasmian Camp Bestari Solat kita pada pagi ini, sama ada secara langsung ataupun di belakang tabir. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada ungkapan kata yang mampu saya lakukan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua di atas kesudian hadir ke program pada pagi ini. Di kesempatan ini saya juga memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sama ada dari sudut teknikal dan tata cara bicara yang tidak menyenangkan tuan-tuan sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ila liqa' ma'as salamah.